Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua yang sedang menonton. Assalamualaikum hari ini yang mana kita dah bermula daripada jam 7 pagi. InsyaAllah kita akan berakhir pada jam 9.30 pagi. InsyaAllah saya doakan semoga semua dalam keadaan sihat, ceria, bahagia. Dan yang paling penting sekali kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah dan terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, UK, UAE dan banyak lagi yang sedang menonton, dan anda juga boleh mengikuti kami selain daripada di Kaca TV, boleh mengikuti kami di Facebook secara langsung di Facebook TV Al-Hijrah, ataupun kalau tak sempat boleh share dulu. Dan insya-Allah apa yang akan kita bawakan pada hari ini saya kira cukup menarik, bukan setakat cukup tapi cukup dia punya takkid tu kan. Insya-Allah banyak yang akan kita bincangkan hari ini berkenaan dengan yang seperti semua yang sedia maklum. InsyaAllah kalau dia tengok apa kita nak bincang hari ni berkenaan dengan kaya, apa dia kaya, nak macam mana kaya, dan banyak lagi antaranya berkenaan dengan vaksin. Kita juga akan ada bagaimana mereka yang kelebihan upaya dalam tidak mampu melihat tetapi mampu membaca Al-Quran dengan menggunakan Braille. Semuanya akan kita bincangkan dalam Assalamualaikum hari ini insya-Allah. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah meninggalkan jejak di Facebook: Intan Sumaya, Lais Kaiman, Mazna Ayub, Rogaya, Daing Mahdi, Cik Rosdin Sama, Ahmad Fauzi, Siti Afsah, Farida Ibrahim, Danish Irwan dan ramai lagi. Waalaikumsalam. Saya doakan semoga sentiasa dalam keadaan alhamdulillah, insya-Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa dalam kasih sayang Allah insya-Allah. Paling penting sekali kita dah tahu apa matlamat yang ingin kita capai dalam kehidupan, jangka pendek dan juga jangka panjang, yang maknanya kita nak capai syurga. Dan yang paling penting sekali ialah ahli keluarga kita semua untuk kita capai, untuk kita sama-sama dalam syurga. Kalau kita katakan love till jannah kan, adakah betul-betul kita mengaplikasikan bagaimana untuk kita berkasih sayang itu sehingga ke syurga insya-Allah. Tajuk kita pada hari ini cukup menarik. Sebab apa tahu? Sebab kita ni dalam hidup kan mesti apa antara target kita kan, target jangka masa kehidupan ni kita nak kaya. Kaya, saya nak jadi orang kaya yang beriman. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan kaya? Adakah saya ada banglo 5 biji ataupun kereta 5 buah, rumah 5 biji betul lah kan? Ke rumah 5 buah. Kereta 5 biji ya. 5 buah juga kan. Apa ni tak kena ni kan bahasa Melayu. Dan tapi apakah yang dimaksudkan dengan kaya? Ini akan kita bincangkan. Kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syari Abdul Rahman, Jurulatih Tadabbur Center. The one and only Ustaz Syari Abdul Rahman. Okey, insya-Allah Ustaz. Sebelum kita nak berbincang berkenaan dengan kaya, suka untuk saya mengajak diri saya dan para penonton untuk kita buka surah Sad ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35 insya-Allah. Selepas ini Ustaz akan membawa pencerahan kepada kita tafsir ayat ini, terjemahan ayat ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ, yang membawa maksud, dan demi sesungguhnya kami telah menguji Nabi Sulaiman dengan satu kejadian dan kami letakkan di atas takhta kebesarannya satu jasad yang tidak cukup sifatnya. Kemudian ia kembali merayu kepada kami. Ayat yang ke-35 dia berkata, wahai Tuhanku, ampunkanlah kesilapanku dan kurniakanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak ada taranya dan yang tidak akan ada pada sesiapa pun kemuliaan daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang sentiasa melimpah kurnianya. Alhamdulillah Ustaz. Kalau dapat kita tadabbur sedikit berkenaan ayat 34. Nampak sangatlah kisah berkenaan dengan Nabi Sulaiman. Dan 35 berkenaan dengan doa Nabi Sulaiman ni. Wahai Tuhanku, ampunkanlah kesilapanku dan kurniakanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak akan ada pada sesiapa pun kemudian daripadaku. Dan sesungguhnya engkaulah yang sentiasa melimpah kurnianya. Tafadhal Ustaz. Terima kasih Puan Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala habibina al-Mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Seluruh para penonton TV Al-Hijrah yang dipilih Allah untuk bersama dengan Nabi Sulaiman pada pagi ini.
Ayat pilihan kita pada halaman 455 telah dibacakan terjemahannya oleh Puan Amin Sofia tadi. Dan ringkasnya kita dapat lihat bagaimana doa Nabi Sulaiman berbunyi, qala rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Saya highly recommend lah kepada semua yang menonton untuk cuba hafal ayat 35 ini supaya menjadi doa harian kita. Dan baki lagi kita cuba faham pada pagi ini, doa ini bermaksud, wahai Tuhanku, ampunkanlah aku. Itu nombor satu daripada Nabi Sulaiman, ampunkanlah aku, Rabbi ghafirli. Dan yang kedua, kurniakanlah kepada aku kerajaan yang tidak kau kurniakan kepada orang-orang selepas aku. Jadi pertama sekali tadi dipaparkan adanya cerita sebelum Nabi Sulaiman berdoa, dan cerita pada ayat 34 berkenaan Puan Amy adalah cerita tentang satu jasad yang diletakkan di atas singgasana Nabi Sulaiman, tempat Nabi Sulaiman duduk untuk memerintah. Tiba-tiba Nabi Sulaiman bertemu dengan satu jasad. Para ulama mempunyai perbezaan pendapat siapakah jasad berkenaan. Saya mengambil pendapat menyatakan beliau adalah anak Nabi Sulaiman alaihi salam yang diletakkan harapan untuk menggantikan ayah. Satu hari nanti boleh memerintah macam ayah atau better than your father lah. Tetapi kelihatannya jasadan. Dia tidak bermaya, tidak kompeten, tidak profesional. Ini yang disebut oleh Abul A'la Maududi dalam tafsirnya. Iaitulah bila tengok anak tak macam ni. Kalau Nabi Daud, tengok Nabi Sulaiman, alhamdulillah anak ayah lebih baik daripada ayah. Itu Daud kepada anak. Sekarang Sulaiman Arab siapa? Anak harapan ayah, tapi macam ni kualiti. Sebab itulah ayat seterusnya baginda mengangkat tangan, Tuhanku, kalau beginilah anakku, aku tidak mahu dia memegang pemerintahan. Bahaya besar kepada manusia kalau lemah dalam aspek pemerintahan, tidak kompeten. Ya, maka berikanlah peluang kepadaku selagi minggu lepas, selagi hayat dikandung badan, ya, selagi aku hidup, kau kurniakanlah kerajaan seluas yang mungkin, kerana aku tahu macam mana nak guna kerajaan untuk berbakti pada agamamu. Kalau orang selain daripada aku dikurniakan kerajaan, risaunya corruption, risaunya rosak sana sini sendi-sendi agama, risaunya zalim pada manusia. Dan aku lihat anakku tidak mampu untuk meneruskan apa yang sudah ada padaku. Iman tak boleh diwarisi, Ami. Betul. Jadi Sulaiman pasrah dan mengadu pada Tuhan agar Tuhan memberikan kesempatan kepada dia. Kerana harap anak tak dapat nak warisi dengan kualiti. Allah, itu dia mukadimah yang cukup cantik daripada Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman. Dan Ustaz, sedikit kalau kita tengok doa Nabi Sulaiman ni, ampunkanlah dosaku. Nabi ni kita tengok maksum. Betul. Tapi tetap juga ampunkanlah dosaku. Betul. Sedangkan kita ni rasa hamba, kita ni rasanya hari ni daripada bangun tidur sampai pukul 7 ni saya tak berdosa lagi kot Ustaz. Jadi maksudnya betapa harus kita ni merendah diri, sedangkan Nabi yang maksum itu pun sentiasa berdoa, ampunkanlah dosaku. Sedikit daripada Ustaz. Betul, Puan Ami sebut tadi, kita melihat nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam dan alaihi wassalatu wassalam dengan satu konsep yang disebut maksum. Itu cara kita memandang, ya, para ulama ada disiplinkan kita. Jangan mentafsirkan doa nabi-nabi, termasuk doa Rabbi ghafirli, ampunkan saya, menunjukkan Nabi melakukan kesilapan. Sebab ini adalah cerita selepas kenabian. Maknanya apa yang berlaku selepas kenabian, konsep yang ulama didik kita adalah maksum. Di mana para anbiya tidak akan melakukan kesalahan, dosa besar ataupun dosa kecil. Tetapi itu tidak sekali-kali membatalkan ataupun menafikan bagaimana Nabi di hadapan Allah. Kita tengok Nabi, kita kena kata Nabi maksum. Nabi bila berdoa di hadapan Allah, dia tak anggap dia maksum. Dia menganggap, ya, kalau
aku depan Tuhan ada banyak kelemahan aku buat, ada banyak kesilapan aku buat. Sebab apa yang dia rakamkan dalam ayat 35 ni adalah bukan ucapan Nabi Sulaiman kepada ahli majlis mesyuarat dia, tetapi ucapannya kepada Allah. Dan di hadapan Allah anda tak boleh rasa anda perfect. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu angkat diri kamu, jangan kamu muliakan diri kamu, jangan kamu anggap diri kamu suci daripada kesalahan. So teladan daripada para anbiya adalah bila mereka berdoa, mereka rasa I should do it better, tapi aku tak buat dengan sebaik mungkin. Itu nombor satu. Kenapa baginda lafaz Rabbighfirli? Kerana merasakan masih banyak cacat celah dalam pemerintahan saya, masih banyak kekurangan yang saya lakukan. Padahal dia sudah melakukan yang terbaik, tapi Nabi Sulaiman tidak pernah menganggap diri dia perfect. Merendah diri adalah konsep yang penting kita faham. Yang kedua, ucapan Rabbighfirli, ampunkanlah saya wahai Allah, ia menunjukkan musibah yang terjadi pada ayat sebelumnya. Apa musibah yang saya sebutkan tadi? Anak yang tidak kompeten untuk meneruskan pemerintahan. Bagi Nabi Sulaiman, bukan salah anak, salah saya. Okey, Allah. Musibah tu jadi sebab saya. Maka Tuhan ampunkanlah saya. Jadi kita nak doa ni kena tuding jari dulu. Apa salah saya yang menyebabkan saya diuji macam ni? Itu sikap Nabi Sulaiman. Maknanya kita kena koreksi diri, muhasabah diri. Saya kira baru satu soalan, tapi dapat disimpulkan, maksudnya macam mana Ustaz kata tadi, kita boleh lihat potensi dan kita tengok balik apa yang perlu kita lakukan. Apakah mungkin maksudnya kita bukan senang-senang macam anak aku bagi je lah kan, tapi kita tahu potensi. Dan saya sangat suka sebab bila kita cerita berkenaan ni, kita hanya tahu secara surface kisah Nabi Sulaiman ni, seorang yang hebat, mempunyai bala tentera yang ramai, jin, manusia semua kan. Tapi kita tak pernah tahu ada kisah-kisah seperti ini. Maknanya dia seperti Nabi Sulaiman dan dikatakan anaknya dan sebagainya. Saya kira ini satu sisi pandang yang saya rasa baru untuk saya. Sebab tak tahu pun kisah kan. Nabi Sulaiman punya anak kan. Alhamdulillah, terima kasih penerbit untuk hari ini. Okey, jadi kita bila cerita berkenaan dengan kehebatan Nabi Sulaiman yang memang ini yang semua kita tahu insya-Allah. Yang mana mempunyai bala tentera yang ramai, bukan sekadar manusia sahaja, haiwan dan jin. Dan juga dia punya mukjizat dia ni, bagaimana Nabi Sulaiman mampu menundukkan syaitan. Syaitan yang sepatutnya nak hasut ni, tapi Nabi Sulaiman menundukkan syaitan yang ingkar ini. Menundukkan syaitan bukanlah satu kemahiran yang diminta oleh Nabi Sulaiman. Ia adalah pemberian daripada Allah without Sulaiman menyebut mahukan kelebihan boleh mentakbir syaitan. Ini berdasarkan masih lagi kita di halaman 455 di mana Allah memberikan hadiah, yang memberikan nikmat. Sebab konsepnya jelas, la in syakartum la azidannakum. So Nabi Sulaiman menyatakan kesyukuran pada Allah walaupun mempunyai anak yang ada kekurangan, tetapi itu tidak menyebabkan Nabi Sulaiman tidak bersyukur. Dia memuji Allah. Innaka antal wahhab, innaka antal wahhab. Fasakharna lahu. Lalu Allah tundukkan dua makhluk. Yang pertama angin, yang kedua syaitan. Jadi Sulaiman, kalau kita tengok perjanjian lama ataupun apa yang disebut sebagai Israiliyat, kononnya Nabi Sulaiman ni ada the Lord of the Ring. Dia ada cincin. So cincin tu akan menyebabkan setan-setan ni tunduk kepada dia. Kau lawan arahan aku, krang. Dia akan bagi macam kejutan elektrik, berbenda lah, tak tahulah. Wallahu alam. Yang pasti Allah yang menundukkan syaitan kepada Nabi Sulaiman. Kerana yang pertama, doa baginda pada ayat 35 tadi. Tuhan, kerana saya meyakini paling berkemahiran, paling pakar dalam hal-hal governance, dalam hal-hal memberi arahan, maka berikanlah saya kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh orang-orang selepas saya. Maknanya apa? Tundukkan saya. Apa yang tidak engkau tundukkan kepada orang-orang selepas saya. Maka Nabi Sulaiman satu-satunya Nabi yang ditundukkan Allah angin, lalu menjadi kendaraan baginda, dan ditundukkan syaitan. Dan syaitan bila tunduk kepada baginda, adakah baginda berbangga?
saya menjadi raja kepada setan-setan semua. Tak, kita tengok ayat 37. Wasyayatina kullabanna'in wa ghawas. Syaitan digunakan oleh Nabi Sulaiman bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kepentingan syiar agama. Binaan yang mengkagumkan non-Muslim. Ghawas, barangkali lu'lu', marjan, permata yang hebat-hebat di dasar lautan. Kenapa Nabi Sulaiman menggunakan syaitan untuk seni bina? Kerana kalau kita tengok cerita Nabi Sulaiman dengan Balqis, seni bina lah telah menyebabkan lembut hati pemerintah Sabak berkenaan. Wow! Macam mana orang Islam boleh bina sehebat ni? Puan Amy kalau pernah pergi Turki, kalau pernah pergi Sepanyol, seni bina antara sebab-sebab tidak sedikit non-Muslim masuk Islam. Adalah Sebab bagaimana kita di zaman kegelapan, orang Islam boleh maju ke depan. Jadi seni bina lah lantai, kaca, tapi macam masuk dalam kolam. Sampai Balqis terpaksa angkat sedikit, singsingkan sedikit dia punya kain dia tu. Walhal itu bukanlah kolam, itu adalah lantai berkaca. Poin saya adalah Sulaiman alaihi salam orang yang sangat mementingkan macam mana nak membuat orang non-Muslim memilih Islam kerana kagum dengan cara bekerja orang Islam. Dan waktu itu bukan manusia, syaitan yang ditundukkan Allah kepada Nabi Sulaiman yang buat kerja-kerja pembinaan ini. Wallahu alam. Itu dia antara mukjizat Nabi Sulaiman. Ustaz ni dah cerita pasal Balqis. Saya ni berdebar sebab saya banyak soalan. Tapi saya nak juga cerita pasal Nabi Sulaiman dan Balqis ni. Okey Ustaz. Selain daripada sebelum kita masuk kepada tajuk hakiki kita pada hari ini itu berkaitan dengan kekayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sedikit hari ini kita nak bukan setakat tadabbur tapi kita nak bercerita dengan kisah-kisah nabi-nabi. Mukjizat Nabi Sulaiman antara lain ialah memahami bahasa haiwan. Adakah Nabi Sulaiman boleh memahami bahasa haiwan? Dia dengar semut-semut berkata-kata, dia dengar burung, dia boleh bercakap dengan burung, hud-hud dan sebagainya. Betul, Nabi Sulaiman memang memahami bahasa semut dan bahasa burung. Dan kefahaman yang Allah Ta'ala beri ini sekali lagi bukan kerana baginda minta. Tetapi kerana lafaz alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, sebagaimana dirakamkan dalam surah Semut, iaitulah waqala alhamdulillah, muka surat 378. Alhamdulillah, ya, semua pun boleh hafal doa Nabi Sulaiman ni supaya murah rezeki masing-masing insya-Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kerana kerap sangat mengucap alhamdulillah, syukur pada Allah, Allah tambah nikmat. Allah tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Dan antara nikmat yang Allah Taala tambah adalah Nabi Sulaiman tiba-tiba dapat mendengar bunyi semut bercakap. Permaisuri semut bercakap. And he learn something from ucapan berkenaan. Macam mana permaisuri semut mahu supaya semut-semut semua masuk ke kediaman masing-masing. Sebab tentera Sulaiman dalam perjalanan, dia akan pijak korang semua. Kalau korang tak masuk ke dalam kediaman, nanti kamu akan dipijak. Dan jangan salahkan dia orang kalau dia orang pijak. Dan yang kedua, juga Nabi Sulaiman tidak minta, Allah Ta'ala beri, iaitulah boleh memahami bahasa burung. Dan burung hud-hud memainkan peranan yang sangat besar pada menyatukan dua buah kerajaan. Iaitulah kerajaan Islam Palestin dan kerajaan Sabak. Kerana seekor haiwan yang kerdil. Jadi orang lain tertanya-tanya, dia tu cakap dengan burung, dia cakap macam mana? Kita tengok macam tak faham je, macam tak betul lah. Dah Allah Ta'ala bagi pada Nabi Sulaiman saja, boleh bercakap dengan hud-hud, hud-hud pula boleh bercakap dengan Nabi Sulaiman. Maka kelebihan itu tidak digunakan untuk kepentingan peribadi. Kepentingan Nabi Sulaiman adalah, aku nak tengok orang yang sembah matahari ni sembah Allah. So hud-hud main peranan. Yang tu hud pergi cari mana lagi kerajaan yang tidak menyembah Allah yang Esa. Dan akhirnya hud menjumpai mereka yang tidak menyembah Allah dan akhirnya Nabi Sulaiman berdakwah. Betul. Okey, Ustaz, bila kita cerita berkenaan dengan kekayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dapat kita selusuri sirah-sirah Nabi ni, ada Nabi yang kaya. Kita kata, oh saya nak kaya seperti Nabi Sulaiman. Saya nak cantik seperti Nabi Yusuf. Saya nak sehebat Nabi Ibrahim. Kan? Okey.
kisah ini tidak semua Allah ceritakan semua nabi ni kaya. Ada yang tak kaya, tetapi miskin itu tidaklah sehingga menghilangkan ciri-ciri nubuwahnya. Betul. Bagaimana kita nak letakkan diri kita walaupun kita tak kaya, tetapi sebenarnya kita insya-Allah kita mampu untuk berada di syurga. Mungkin kaya, tak kaya jadi tak boleh nak sedekah dan sebagainya. Bagaimana yang dikatakan kaya dan miskin itu ada satu titik, ada satu paksi yang mana yang boleh membawa sebenarnya keimanan kepada Allah SWT. Jadi apakah hakikat kaya di sisi Allah SWT? Kalau Puan Amy tanya mengenai paksi, maka paksinya adalah miskin atau kaya adalah ujian. Okay. Inilah yang kita akan pelajari daripada kisah-kisah para anbiya yang kebanyakannya seperti Nabi yang disebutkan tadi oleh Puan Amy, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bermula daripada bukan kehidupan istana, tetapi kehidupan badui. Kehidupan yang terpaksa kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Nabi Daud sendiri, kita ambil contohnya lebih detail pada Nabi Daud, ayahanda kepada Nabi Sulaiman. Dalam suratul Baqarah, kalau tuan-puan baca, di mana Daud ini dia menjadi tentera kepada Talut. Okay. Tentera yang tidak pun signifikan. Maksudnya apa? Tentera budak yang tak pun dipandang oleh tentera-tentera lain, dia punya function dia. Hatta pemimpin tentera waktu itu pun Talut tidak dipandang pun oleh ketua-ketua kabilah Bani Israel. Lam yu'ta sa'atan minal mal. Kenapa pilih Talut? Kami tak nampak dia bermain dengan walau satu sen duit pun dia tak ada. Kenapa pilih dia? Itu ketua tentera Talut tak ada duit, tak berapa nampak kaya, apatah lagi Daud. Jadi Nabi Daud ini kita tahu cerita baginda sebagai ketua kerajaan Palestin. Yang kita tak tahu baginda bermula daripada kehidupan sebagai pengembala kambing. Kalau menurut riwayat Israiliyat, baginda memulakan kehidupan baginda dengan kehidupan memelihara kambing orang dan menjaga keselamatan kambing-kambing berkenaan daripada kedatangan serigala-serigala penceroboh. Tetapi anbiya ini mereka faham walaupun miskin, hanya mengembala kambing kalau nak dibandingkan dengan orang lain, mereka faham mereka sedang diuji. Apa maksud diuji? Allah Ta'ala mahu melihat bagaimana saya respon kepada perkara yang bukan saya nak. Kadang Allah beri benda yang kita suka. Kita tak minta, Allah bagi. Kadang benda kita tak suka, Allah bagi juga. Jadi paksinya adalah how you respond for that. You cannot change takdir itu, tapi macam mana kita respon. So Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dia menggunakan kelebihan mengembala kambing, iaitulah wallahu alam ya, ini riwayat belaka, melastik serigala ni. Pusing batu tu, kalau ada serigala nak datang membaham kambing, dia akan baling batu tepat sekali. Maknanya Nabi Daud ni macam sniper. So orang yang miskin, barangkali posisinya adalah buat macam mana ni kerja saya, kais pagi makan pagi, buat je lah kerja ni. Tetapi bagi Nabi Daud, barangkali ini satu kemahiran Allah Ta'ala nak didik saya di sebalik mengembala kambing. Dan dialah yang membunuh Jalut, ketua tentera kafir waktu itu. Dan dikatakan kemahiran beliau adalah dengan cara lastik, baling batu direct kena kepala Jalut. Wallahu alam. Jadi walaupun miskin, tetapi sebenarnya orang yang benar-benar beriman kepada paksi tadi, dia akan cuba sedaya upaya tengok barangkali ada potensi Allah Ta'ala nak keluarkan di sebalik musibah ni. Dan daripada kejayaan membunuh Jalut itulah seorang yang from zero become hero lah. Ya, Allah Ta'ala naikkan nama Daud, lalu beliaulah menjadi orang penting menggantikan Talut dan memerintah kerajaan Islam Palestin. Itu dia. Allahu Akbar. Banyak pula kan bila Ustaz cerita pasal Nabi Daud pula saya maksudnya telah membuka kepada kita bahawa kemahiran itu harus dikeluarkan. Walaupun mungkin kecil kan, orang tak nampak dia, tapi dia ada sesuatu potensi diri untuk dia bangkit menjadi terpilih. Okey Ustaz, sebenarnya banyak soalan sebenarnya di Facebook pun banyak. Ini berkenaan dengan hakikat kekayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang dimaksudkan dengan kaya yang diberkati dengan kaya yang tidak diberkati? Bagaimana untuk kita ni, kita nak kaya tapi
kita minta kepada Allah untuk tak ada sifat tu, tapi kadang manusia kan kok lah macam mana kita nak bagi tak mau ada rasa macam aku kaya dia tu tak ada apa. Macam kita nak hilangkan rasa riak, mungkin ujub. Dan ni saya combine ni soalan-soalan ni sebab maafkan saya. Dan kita rasa kita kaya, dalam masa yang sama kita buat salah. Maksudnya kalau dapat kita masukkan dalam istilah istidraj, tak ada apa pun. Betul ke Allah uji? Biasa aja. Pakai je kereta 5 biji dan sebagainya kan. Jadi 3 inilah kaya yang diberkati, menghilangkan rasa riak, ujub, menunjuk-nunjuk, rasa merendah diri pada orang, dan juga bagaimana untuk kita, adakah kita ni dalam istidraj? Tapi Ustaz, sebab soalan tu trio kan. Biasa kita bagi combo je, tapi trio kita berehat seketika. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini. Para penonton, sepotong hadis, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kaya hati. Tapi Ustaz, bila kita cerita berkenaan dengan kaya, semua orang pun nak bagi sedekah kepada orang, perlulah ada duit kan? Perlulah kena. Tetapi yang paling penting sekali ialah hatilah. Kalau ada banyak duit pun, kalau dia tak kaya hati, dia tak bagi juga. Jadi berkenaan dengan trio soalan tadi tu, yang pertama, bagaimana untuk kita menjadi kaya yang diberkati? Silakan Ustaz. Kaya yang diberkati bermodelkan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita ambil dua prinsip. Pertama, kita kena ada keyakinan bahawasanya yang memberikan bahagia bukan harta. Yang memberikan bahagia adalah Allah Ta'ala. Ini kerana Nabi Sulaiman pernah menolak tawaran harta yang berjuta-juta daripada kerajaan Sabah. Kerajaan Sabah di bawah pemerintahan Malikatus Sabah atau lebih dikenali Balqis pernah offer dalam suratul Naml muka surat 380, kalau tuan-puan boleh belik, ayat 36. Nabi Sulaiman tolak macam tu je. Oh, kamu ingat dengan harta ni akan menyebabkan aku tak tegur yang korang semua sembah matahari, melakukan syirik kepada Allah. Atumidunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Are you trying? Adakah kamu cuba nak rasuah aku untuk kendurkan prinsip perjuangan aku? Minta maaf, aku tidak pernah beranggapan harta-harta ini akan memberikan aku bahagia. Berapa ramai orang kaya yang tidak bahagia. Dan yang kedua, kalau kita ambil teladan daripada Nabi Sulaiman, kekayaan ini penting, harta penting, tetapi penting untuk apa? Iaitulah untuk membanyakkan wakaf, memberikan sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan kepada manusia. So kekayaan kita bukan matlamat. Matlamat kita adalah membantu fuqara, masakin, mustada'afin. Maka Nabi Sulaiman tadi, kita telah dengar doa baginda agar dikurniakan kerajaan. Yang kita sudah maklum, makin banyak kerajaan anda pegang, maknanya makin besar pendapatan, makin besar ghanimah, makin besar harta anda dapat. Tetapi dalam fikiran Nabi Allah Sulaiman alaihi salam adalah kerana dia dah tak dapat anak yang akan benar-benar saleh mewarisi kerajaan, maka apa yang boleh dibawa ke lubang kubur, ke alam barzah adalah sedekah yang begitu banyak. Bayangkan harta yang banyak akan menyebabkan Nabi Sulaiman lebih banyak membangunkan masjid. Dengan masjid yang banyak dibangunkan, baginda pasti akan menghantar para ulama yang terbaik untuk mengajar Taurat dan Zabur. Jadi bayangkan besarnya pahala Nabi Sulaiman kerana membangunkan masjid-masjid dan mengisi masjid-masjid berkenaan dengan para alim ulama. Ni pemikiran Nabi Sulaiman. Kaya tu bukan sekadar untuk masuk dalam akaun, tapi kaya tu untuk bagi manfaat balik pada masyarakat. Masyarakat dapat ilmu, masyarakat dapat fasiliti yang lebih baik, ya, tak ada masalah elektrik, tak ada masalah air, semuanya kerana ya kesungguhan pemerintah untuk harta yang dimiliki kerajaan tidak stop hanya pada tabung, pada poket government, tetapi mengalir pergi kepada rakyat. Jadi itu saya kira asas di sebalik
kita nak menjadi kaya. Yang diberkati. Yang diberkati. Itu dia, saya kira menjawab persoalan Hajah Ramnah. Okey, bagaimana untuk kita, soalan yang kedua yang saya tanya tadi, kaya miskin ni ujian, Ustaz. Kaya mungkin, kalau miskin mungkin mengeluh. Kaya mungkin susah nak keluarkan, nak memberi kepada orang yang susah. Dan sebenarnya ujian yang paling teruk sekali ialah kalau ada rasa lebih daripada orang, ataupun rasa ujub, ataupun rasa riak, macam aku ada kan. Jadi bagaimana untuk kita mengekang perasaan ini, yang mana takut merasa megah sehingga memandang rendah kepada mereka yang kekurangan harta. Ini soalan daripada Sahziatul Siddiq. Okey, kerisauan kepada ujub. Apa tadi? Kalau ujian kan kaya pun ujian, miskin pun ujian. Betul. Jadi kalau anda diberikan Allah kekayaan dan anda melihat diri anda agak lemah dalam hal-hal mengurus kekayaan, maka ukur baju di badan sendiri, maka buat pilihan. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala ada menyebut dalam suratul Baqarah ayat yang ke-271, di mana anda boleh buat pilihan. Kerana kekayaan yang anda ada tu anda faham ia adalah ujian. Maka respon orang yang diuji adalah dua. Sedekah bagi tahu orang, dengan sedekah tak nak bagi tahu orang. Terima kasih, Ustaz. Nilai diri anda di mana? Kalau anda memang rasa diri anda lemah, kalau saya bagi tahu orang, saya sedekah, saya akan rasa mendabik dada, rasa macam seronoknya bila ramai orang like, ramai orang puji, maka elakkanlah daripada memberitahu orang. Allah Ta'ala berfirman, in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya. Kalaulah kamu menampakkan sedekah-sedekah itu untuk tujuan merangsang lebih ramai orang membantu fakir miskin, maka lakukanlah. Lakukanlah. So kita punya hati begitu kuat, bukan setakat kaya harta tapi kaya jiwa. Hati kita kental, kita tidak pernah terpedaya dengan pujian-pujian orang. Orang tepuk tangan, orang menangis kerana terharu dengan kita banyak menyumbang, kita tak tumbang. Dengan ramai orang yang memuji kita, kita tak tumbang, kita tidak terpedaya. Maka boleh beritahu untuk tujuan merangsang lebih ramai orang membantu rakyat Malaysia di musim musibah ni. Tetapi kalau kamu rasa kamu lemah iman, wa in tukhfuha wa tu'tuha fuqara wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Maka Allah bagi pilihan yang kedua, lebih baik engkau menyembunyikan. Kerana bimbang penyakit riak itu datang, dan kata Allah, mendiamkan lebih baik untuk menghapuskan sebahagian daripada kesalahan kamu. Jadi ada situasi kita kena bagi tahu orang, ya, tetapi dalam situasi yang lebih untuk mendapatkan redha Allah, kena ada juga infak yang kita tak bagi tahu orang. Jadi mudah-mudahan kita tergolong daripada kedua-dua golongan berkenaan. InsyaAllah. Itu dia. Dan sebenarnya sekarang ni berada dalam fikiran saya, tapi saya nak simpan dulu. Sekarang ni kita patut kaya ataupun kita tak payah kaya, ataupun kaya yang macam mana, tapi tidaklah sampai, yang tak kaya itu tidaklah sampai ke tahap melarat dan tidak berbuat apa-apa. Sebab kalau kita tengok dua-dua ni ujian Ustaz. Dan penerbit kita tu topik lain, tajuk lain. Okey, bila berkenaan dengan kaya, sedikit sebelum kita masuk kembali ke dalam ke dalam kisah Nabi Sulaiman, kita tengok kita ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali dengan kehidupan kita yang harus berusaha lebih. Tapi ada orang kaya, tapi kaya dia tu, dia ni kita tengok dia tak usaha, dia pula kita tengok itulah tak baiklah juga sebenarnya nak judge orang kan. Tapi maksudnya macam dia tidaklah seorang yang tak pandai-pandai je nak kata orang tak taat kan. Tapi maksudnya ataupun diri kita lah sendiri senang kita kan, tak payah kata orang, diri kita. Kita ni biasa je, kita tak betul-betul mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah bagi kita macam-macam nikmat. Anak hebat-hebat, kaya, tapi kita rasa kita biasa je. Ni usaha ni aku yang punya, aku yang kerja, aku kerja keras ni tahu. Daripada pagi masa muda dulu memang kalau boleh tu memang kerja je. Jadi adakah ini kita boleh kategorikan istidraj, dan apakah maksud istidraj itu Ustaz? Istidraj adalah pemberian yang banyak daripada Allah yang hanya menambah kelalaian satu orang
yang sudah membuat keputusan dalam fikirannya untuk mengabaikan agama dan Tuhannya. Bila satu orang membuat satu keputusan, determination bahawasanya saya tak perlukan Tuhan, saya tak perlukan agama, udahlah tak payah nak tegur saya supaya zakat, supaya jangan riba, supaya jangan rasuah, saya tak nak dengar semua ni. Okey, once you decide untuk melakukan begitu, wal'iyadzubillah, maka Tuhan boleh untuk memberikan kepada kamu pertambahan harta. Tetapi pertambahan harta yang hanya menambah kelalaian kamu sehingga satu hari nanti malakul maut muncul di hadapan kamu, kamu berada pada kemuncak terpedaya, kamu dalam keadaan kemuncak bercita-cita nak hidup lebih lama, dan bila malakul maut muncul, masa itu baru kamu melafazkan, tolong pulangkan saya sekejap ke dunia, saya mahu bersedekah. Masa tu minta maaf, sudah terlambat. Ini yang disebut kepada orang-orang munafik dalam suratul Munafikun. Jadi bila Puan Amy sebut tadi, tengok orang kaya, kita rasa macam kita kurang. Kita kena jaga hati kita, tuan-tuan, bila melihat orang kaya. Pertama, jangan dengki. Allah kurnia kepada beliau kelebihan-kelebihan tertentu. Dan kita pula jangan ungkap sebagaimana ungkapan orang-orang dahulu bila melihat Qarun. Kisah Quran ni best sangat sebab dia tak mention sangat tempat kat mana, siapa yang lafaz. Sebab nak jadikan kisah tu kisah kita. Allah Ta'ala sebut, ya, kalau siapa-siapa ada Quran boleh buka muka surat 395 ayat 79. Risau, ini adalah ucapan kita bila tengok orang kaya. Sepatutnya hati kita bersih. Ya, lihat orang kaya, kita mendoakan dia supaya lebih banyak manfaat pada orang miskin. Tengok orang kaya, mudah-mudahan ada hikmah Allah jadikan saya miskin supaya tidak lalai. Iaitulah qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladhu hazzin azim. Kalaulah kita dikurniakan kekayaan seperti Qarun, alangkah bertuahnya Qarun itu. Ya, jangan cakap macam tu. Karena ucapan ini menunjukkan kita tidak mengenang apa yang Tuhan sedang beri. Dan lebih mahukan apa yang Tuhan belum beri. Ucapan begini adalah ucapan yang akan membawa kepada sikap tidak bersyukur kepada Allah. Maka kita pilihlah untuk mengucapkan dengan ucapan satu lagi pihak, wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Maksudnya apa? Apa yang dikurniakan Allah buat masa ni kepada saya lebih baik. Jadi tengok ya prinsip yang diungkapkan oleh orang beriman. Allah bagi beliau kekayaan kerana barangkali beliau ada kelebihan tertentu yang melayakkan dia dapat kelebihan itu. Saya walaupun tak banyak harta macam orang tu, tapi saya dikurniakan Allah sesuatu yang menyebabkan saya berada pada kedudukan lebih baik di sisi Allah. Jadi kita tidak akan ada hasad dengki kepada orang yang diberikan kekayaan. Bersihkan hati kita daripada perasaan sedemikian. Wallahu alam. Puan Itu Amy. dia Ustaz. Dan berbalik dengan cerita Nabi Sulaiman, ada satu doa yang agak popular dan kalau dapat kita amalkan daripada surah An-Naml ayat yang ke-30 dan yang An-Naml ayat yang ke-30 dan yang ke-31, muka surat 379. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi apa yang dapat kita boleh ambil daripada doa Nabi Sulaiman ini untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ataupun dia ada kaitan dengan bagaimana untuk kita menjadi kaya yang sebenar. Okey, ini memang doa yang memang kita selalu sebut sebab ayat itu berbunyi innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini pun doa kita bila memulakan sesuatu kerja. Sallallahu alaihi wasallam menyebut barang siapa tidak memulakan sesuatu kerja dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim, maka tertolak daripada mendapat pembalasan, memberatkan timbangan kebaikan di hari akhirat. Jadi ayat 30 ni dia bukan sekadar doa tetapi kewajipan kita bila melakukan sesuatu kerja.
Masalah kita ni, kita baca bismillah waktu bila? Okey. Waktu nak makan. Kita baca bismillah bila kita nak baca Quran. Tetapi masa buka Facebook tu tak baca bismillah pula. Masa duduk menonton TV nak tekan saluran mana tak baca bismillah pun. Jadi implikasi seseorang membaca bismillahirrahmanirrahim kisah Nabi Sulaiman. Kerana inilah satu-satunya ayat yang menunjukkan bismillah bukan di awal surah. Inilah satu-satunya bismillahirrahmanirrahim di tengah-tengah surah. Inilah satu-satunya bismillahirrahmanirrahim yang tidak menjadi ayat pertama. Iaitulah sebagaimana suratul Fatihah. Dia jadi ayat 30. Tetapi Allah Ta'ala memaparkan surat Nabi Sulaiman kepada raja-raja di seluruh dunia. Iaitulah baginda akan formatkan, templatekan dengan tanda tangan baginda Sulaiman. And then starting surat-surat kepada raja-raja dunia ini termasuk Balqis adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan tengok implikasi kita tulis Bismillah. Maksudnya memulakan sesuatu amalan dengan Bismillah. Kita tak jangka Allah bagi barakah. Rezeki yang tidak dijangka. Apa dia? Hujung cerita, saya tak ada masa nak uraikan, hujung cerita Nabi Sulaiman punya surat ni yang tertulis Bismillah, orang yang menerima surat tu masuk Islam. Itu cerita pendek dia. Yang terima surat tu Balqis, akhirnya memilih untuk meninggalkan penyembahan matahari dan kembali kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang masih memberikan kesempatan kepada dia untuk bertaubat. Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Jadi bukan kemahuan Nabi Sulaiman untuk menguasai negara Sabak, tetapi kerana bismillah Allah kurniakan kerajaan Sabak. Allah, itu dia Ustaz. Kita ni mempunyai masa yang cukup-cukup terhad. Saya nak bagi trio juga secara ringkas. Bagaimana untuk kita ni sentiasa sibuk bekerja, tapi kita nak jadi macam Nabi Sulaiman. Dia ada kerajaan yang besar, menguruskan pemerintahan dunia, untuk berdakwah dan sebagainya, tapi sentiasa berdoa kepada Allah ni supaya dia ni sentiasa sibuk, bukan sekadar sibuk dalam pekerjaan tetapi sibuk untuk dakwah. Dan seterusnya ialah bagaimana pula, ada tak kalau dapat kita amalkan doa ataupun adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sentiasa rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sebenarnya masih menyimpan, minta maaf yang menebak, saya nak juga tanya, saya adakah wajar untuk kita ni dikata kaya. Jadi patutkah kita menjadi kaya? Okey, jadi silakan Ustaz. Kita kena kaya. Okey. Kaya yang bersyukur lebih baik daripada miskin yang bersabar. Okey, itu dah menjawab soalan saya yang ketiga. Okey, bagaimana untuk kita ni walaupun dalam kesibukan menjadi seperti Nabi Sulaiman, menjadi seperti nabi lain, sibuk, tapi Nabi Sulaiman ni minta kepada Allah ni untuk bagi dia sibuk dalam kerja dakwah. Betul. Dalam apapun keadaan kesibukan anda, bagaimana teladan daripada Nabi Sulaiman untuk tidak lalai. Saya sangat menyarankan supaya satu lagi doa Nabi Sulaiman ini dapat kita bacakan. Ayat 32, muka surat 455 Al-Quran anda, surah Sad. Inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi. Ya Allah, kuda-kuda yang sedang berlari laju di hadapan saya ini, as-safinat al-jiyad. Kuda-kuda yang rare. Tuan-tuan pernah tengok tak kereta Ferrari? Ada Ferrari. Kereta Ferrari kan dia ada logo kuda tu. Kuda ni antara makhluk yang laju berlari. Tak semua kuda ya, kuda perang. Antaranya adalah safinat al-jiyad. Jadi Allah Ta'ala hadirkan satu nikmat yang besar kepada Nabi Sulaiman, kuda-kuda yang luar biasa pacuannya, 4 rodanya itu luar biasa laju, susah nak jumpa spesies kuda begini. Tapi bila Nabi Sulaiman melihat, menguji kuda-kuda, memang laju betul ni, boleh berkhidmat sebagai tentera saya. Beliau melihat kuda-kuda berkenaan, lalu beliau berkata, Inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi. Cuba hafal ayat 32. Inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi. Tuhan, tak tahu kenapa bila aku tengok kuda-kuda ni, aku makin banyak mengingati kebesaran dan kekuasaanmu. Aku tak lalai. Aku makin merasakan kehebatanmu. Kuda ni begitu tunduk pada perintahku. Adakah aku tunduk pada perintah Tuhanku?
Tengok kuda, tak semua orang tengok kuda akan boleh mengingati Allah. Sulaiman mengajar kita, apa jua kekayaan yang Tuhan beri kepada kamu, dapat beg tangan baru, dapat kereta baru, dapat rumah baru, dapat apa-apa pun yang baru, sepatutnya ucapan Nabi Sulaiman adalah ucapan kita. Iaitulah, saya tak tahu kenapa saya merasakan Tuhan sedang menganugerahkan pada saya peluang untuk lebih banyak berzikir kepada Allah. Jadi saya kira tu kita punya penutup dan kita punya paksi kita lah. Mudah-mudahan boleh menjadi hafalan kita lah ayat-ayat Nabi Sulaiman ni, insya-Allah. Itu dia, insya-Allah. Dan menjawab soalan yang terakhir tadi, bagaimana untuk kita sentiasa merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan kurnianya, insya-Allah. Lebih banyak berzikir atas apa yang diberikan dan juga insya-Allah menambah syukur itu adalah lebih baik daripada kita menambahkan rasa bangga dan sebagainya, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz, jazakallahu khairan kasira. Memang hari ini memang terhad sikit Terima kasih banyak Ustaz. Insya-Allah kita akan bincangkan lagi berkenaan dengan perkara-perkara yang di sekitar kita, dan pasal kita tak cukup, boleh dapatkan buku-buku Ustaz di bawah teduhan Al-Quran, Kompas, Al-Muq, dan juga boleh follow Ustaz di page Tadabbur Center. Betul Ustaz? Betul. Okey, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz sekali lagi, jazakallahu khairan kasira. Dan kepada anda, saya minta maaf banyak, mungkin ada soalan-soalan yang tidak dapat dibaca dan tak terjawab. InsyaAllah boleh follow Ustaz dan boleh bertanya secara peribadi, insyaAllah. Dan sekali lagi para penonton, terima kasih banyak. Dan untuk anda semua, bila kita cerita berkenaan dengan kaya dan sebagainya, luangkan masa sejenak, renunglah nasib sebahagian daripada kita yang cukup menderita akibat pandemik COVID-19. Sama-sama kita rasa keperitan hidup mereka, hulurkan sedikit rezeki untuk meringankan sedikit beban mereka. Ketahuilah, sedekah pencetus barakah.